Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Satu lagi artikel mengesahkan, saya boleh katakan seorang pemimpin yang terkenal, saya boleh katakan salah satu public figure, tetapi disahkan telah didakwa kerana rasuah. Satu artikel dari Buletin TV3.my, bekas Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP, didakwa di Mahkamah Session atas 46 tuduhan menerima suapan berjumlah Rm70.600. Artikel ini pada 7 September 2023, bekas Ketua Polis Daerah didakwa 46 tuduhan rasuah. Bekas Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof, didakwa di Mahkamah Session. Dalam artikel ini, semua suapan didakwa diterima daripada beberapa pengusaha pusat urut bagi mengelak dikenakan tindakan. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Faisal Muhammad Azmi. Tertuduh diwakili dua peguam diketuai Datuk Bob Arumugam. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin Rm25.000 serta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan hingga pembicaraan kes selesai. Tertuduh juga dilarang mengganggu saksi. Pengurusan kes ditetapkan pada 15 November depan. Nah, tuan-tuan dan puan, bagi saya ini satu lagi keputusan yang amat mengejutkan. Disahkan bekas Ketua Polis Daerah didakwa 46 tuduhan rasuah dan akhirnya didakwa di mahkamah. Artikel dari Buletin TV3.com, Buletin TV3.my, bekas Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof, didakwa di Mahkamah Session atas 46 tuduhan menerima suapan berjumlah Rm70.600 dan jumlah suapan ini ataupun nilai duit ini bukan satu jumlah yang sedikit. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dalam pada itu, dua jurubahasa mahkamah mengambil masa hampir sejam untuk membaca kesemua 46 pertuduhan. Tertuduh didakwa menerima suapan antara Rm100 dan Rm5.600 secara dalam talian antara Mac 2019 sehingga Januari 2023. Bagi saya ini satu lagi pendedahan amat mengejutkan dari SPRM kepada seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. 17 pertuduhan ke atas isteri bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak. Isteri kepada Najib Razak yaitu Rosmah. Ada yang kata beliau juga akan dipenjarakan, tidak akan terlepas. Tetapi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel hari ini dari My Metro, Rosmah mohon batal 17 pertuduhan. Nah, saudara-saudara, adakah di sini Rosmah, istri Najib Razak, bakal 17 pertuduhan yang diterimanya ataupun dihadapinya bakal dibatalkan? Dalam artikel ini, Datin Seri Rosmah Mansur memfailkan permohonan untuk membatalkan 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan Rm7 juta lebih dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu memfailkan notis usul itu menerusi Tuan Reza Rahim dan Rajivan di Mahkamah Tinggi semalam dan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Rosmah memohon supaya beliau dilepas dan dibebaskan daripada kesemua
17 pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 4 Oktober 2020. Sebelum ini juga kita dikejutkan dengan keputusan DNAA melepas tanpa membebaskan, yaitu timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, dan ini menimbulkan banyak respon dari kalangan kepimpinan politik serta rakyat Malaysia dan juga netizen. Hari ini pula Rosmah sah memohon supaya 17 pertuduhan dibatalkan. Dalam artikel ini lagi, menerusi afidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul itu, beliau mendakwa pertuduhan yang dikenakan ke atasnya adalah tanpa asas, defektif selain tidak mendedahkan sebarang kesalahan dalam undang-undang. Kesemua pertuduhan itu secara asasnya adalah untuk berlandaskan bahwa saya kononnya gagal untuk memfailkan pulangan yang diperlukan di bawah Section 77 dalam kurungan 1 Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta 53 yang bertentangan dengan Section 112 Akta Cukai Pendapatan 1967. Pada masa material, Ketua Pengarah LHDN tidak pernah menyerahkan kepada saya sebarang taksiran, permintaan dan tuntutan seperti yang diperuntukkan bahwa Akta Cukai Pendapatan 1967 yang menjadikan jumlah berkenaan boleh dikenakan bayaran. Nah, pada akhirnya saudara-saudara istri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, itu Datin Seri Rosmah Mansur, memfailkan permohonan untuk membatalkan 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM 7 juta lebih, dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Artikel dari My Metro, Rosmah mohon batal 17 pertuduhan. Halo semua tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Seringkali kita mendengar rasuah, dan seringkali juga kita mendengar tangkapan. Kita juga mendengar kabar tangkapan penahanan dari SPRM. Hari ini saudara-saudara disahkan. Saya boleh katakan ini mungkin pemimpin terkenal juga, di mana dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, penguat kuasa ditahan, disyaki terima rasuah bulanan RM 20.000. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kuala Lumpur, menahan seorang pegawai penguat kuasa kerana disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak RM 20.000 secara bulanan. Nah, kita mendengar sekali lagi tentang rasuah. Sudah pasti sesiapa sahaja yang dapat dibuktikan terlibat dengan salah laku ini, rasuah dan sebagainya, pecah amanah, pengubahan wang haram, dan kita nak cerita tentang rasuah. Memang ada saja tangkapan yang dilakukan oleh SPRM dan tidak mengenal siapapun tetap akan dikenakan tindakan undang-undang. Dalam artikel ini, sumber berkata pemberian rasuah tersebut sebagai dorongan untuk tidak menyenaraikan nama seorang individu dalam senarai dikehendaki dan tidak mengeluarkan waran tangkap atas kesalahan berkaitan senjata api. Katanya, suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu dipercayai ditahan jam 4 petang pada Selasa ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur. Suspek yang bertugas di sebuah agensi penguat kuasa di Kuala Lumpur dipercayai menerima wang rasuah kira-kira RM 20.000 secara bulanan daripada individu tersebut, katanya pada Rabu. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur Datuk Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Beliau juga berkata, kes disiasat di bawah Section 17 dalam kurungan E, Akta SPRM 2009. Bagaimanapun menurutnya, suspek telah dibebaskan dengan jaminan RM 20.000 selepas pihak SPRM merekodkan keterangan daripadanya. Nah, bagi saya ini satu lagi tangkapan yang pasti mengejutkan ramai dan mungkin juga mengejutkan
kepemimpinan politik di Malaysia, khususnya kepada mereka-mereka yang membenci rasuah. Ini satu artikel dari Sinar Harian. Penguat kuasa ditahan, disyaki terima rasuah bulanan RM20.000. Tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.